到以林向东弟兄。 Kami persilahkan pada Evangelis Alfie Mulur dan Saudara Lili Junaidi. 各位大家弟兄姐妹们早安！ Selamat pagi jemaat sekalian. 我们再一次低头祷告， Mari kita masuk dalam doa. 天父，我们在你面前再次献上我们的感恩。 Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur di hadirat-Mu. 这个时候，求主你圣灵掌管我们的心怀意念， Kiranya Roh Kudus saat ini menguasai hati dan pikiran setiap kami. 给我们一个谦卑的心来领受你自己要我们领受的话语。 Berikan kepada kami kerendahan hati untuk mau bisa menerima akan firman-Mu yang Engkau ingin kami terima. 恳求主你自己宝血再一次遮盖、洁净、赦免我们一切的罪孽过犯。 Kiranya darah-Mu yang kudus sekali lagi menutupi dan menyucikan setiap pelanggaran dan dosa kami. 叫我们的敬拜，叫我们的祷告，叫我们的听到毫无拦阻的领受。 Supaya penyembahan kami saat dengar firman-Mu kami boleh sepenuhnya menerima akan firman-Mu. 求你恩待你两位无用的仆人， Kiranya Engkau menyertai kedua hamba-Mu yang tidak berguna ini. 把你自己所要我们所听的话语、领受的话语讲出来。 Supaya kami boleh menyampaikan firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan. 我们将如此祷告，乃是奉靠我们主耶稣基督宝贝的圣名。 Demikian kami panjatkan doa ini demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，我们知道主耶稣基督来到这个地上，是为了拯救我们每一个世上的罪人。 Jemaat sekalian, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia yang berdosa. 但是主耶稣来到这个世界上，也给我们留下了许许多多美好的榜样，要我们去效法他。 Dan saat Tuhan Yesus datang dunia ini juga meninggalkan berbagai contoh-contoh sehingga kami boleh menerima belajar padanya. 而我们知道主耶稣为我们立下的榜样，让我们去效法的时候，我们就要一天比一天更像我们的主耶稣基督。 Dan keteladanan yang diberikan, ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu membuat kita yang belajar untuk serupa dengan Kristus bisa makin hari makin serupa dengan Kristus. 主耶稣其中给我们在世界上所留下的美好的榜样，就是怜悯这个榜样。 Salah satu teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yaitu berbelas kasihan. 这是我们每天今天要一同思想来学习的一个功课。 Dan inilah satu pelajaran yang ingin kita sama-sama belajar pagi hari 我 ini. 们一同来看圣经里面所记载的话语，就是在马可福音先看马太福音第9章36节。 Kita akan melihat beberapa bagian dari Alkitab. Kita pertama lihat dulu dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 36. 这里圣经告诉我们说，耶稣看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，好像羊群没有牧人一样。 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 同样的经文也是记载在马可福音第6章34节。 Demikian juga ada tercatat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 34. 我们注意到这句话，就是说，主耶稣看见这一班许多人，就怜悯他们。 Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. 当我们读圣经的时候，读神的话语的时候，我们发现到这个怜悯两个字呢，在圣经里面常常出现了。 Kita waktu membaca Alkitab, seringkali kita bisa menemukan istilah belas kasihan ini. 他有时候写到恩慈、忍爱这些话。 这些句话， Kadang-kadang juga bisa kata-katanya adalah tentang kasih sayang, kemurahan, kebaikan. 还有良善，还有温柔这一些词句。 Dan juga bisa ada lemah lembut dan sebagainya. 呀，这些都是代表着怜悯这个里面的意思在当中。 Semua itu merupakan bagian daripada belas kasihan itu. 那么什么是叫做怜悯呢？怜悯到底是什么意思呢？
Dan sebenarnya belas kasihan itu adalah apa makna dan artinya? 怜悯的意思就是对别人不幸的遭遇、苦难表示同情。 Dia adalah suatu empati terhadap apa yang dihadapi, dialami oleh orang lain, kesulitan atau kesulitan-kesulitan. 我们看见别人，我们弟兄姐妹当中有苦难、有遭遇痛苦，我们就发生一个怜悯、同情的心给他们。 Saat kita melihat ada teman kita, kenalan kita mengalami suatu kesengsaraan, kesulitan, musibah, maka kita timbul berbelas kasihan. 我们不但有同情的心，同时也主动去关怀、连续他们，帮助他们。 Bahkan kita tidak saja berbelas kasihan, kita juga menunjukkan simpati, kepedulian. 不需要别人先要求我们，我们就主动的、完全的、没有条件的去关怀、去怜悯、去帮助他们，解决他们的痛苦。 Yang sifatnya spontan, tidak usah ditunggu untuk diminta dan kita spontan untuk mau menolongnya. 这就是怜悯的意思。 Itu adalah belas kasihan. 而且怜悯还有另外一个事，就是说，当别人得罪我们、伤了我们的心的时候，我们愿意很主动的去无条件的饶恕别人，去宽恕别人。 Belas kasihan juga punya arti yang lain, di mana saat kita dilukai oleh orang lain, maka kita perlu ada satu hati yang pengampunan, memberi pengampunan, bahkan rekonsiliasi. 所以怜悯反过来的意思就是说，我们看不起别人，轻视别人。 Dengan kata lain, kalau perkataan belas kasihan itu dibalikkan, maka itu adalah artinya kita tidak atau kita sombong, tidak mau tahu, tidak mau peduli orang lain. 对别人冷酷无情，没有同情心。 Ya, tidak ada belas kasihan, kita bersikap acuh kepada orang lain. 也可以说对别人残忍，没有一个仁慈的心。 Bahkan boleh katakan kita berlaku kejam kepada orang lain. 我们对别人苛刻，不体谅别人。 Kita tidak mau mengerti keadaan orang lain. Kita maunya adalah kikir. 对别人的痛苦、别人的苦难，我们毫不在意，漠不关心。 Kita tidak berbelas kasihan atau tidak mau peduli, tidak mau ngerti kesulitan orang lain. 这就是怜悯的相反词。 Itu adalah perkataan berbalikan dari belas 所以各 kasihan. 位亲爱的学员，我们今天要学习主耶稣给我们立下了这么美好的榜样，这么重要的榜样，在我们的生活当中。 Karena itu kita mau belajar pagi hari ini bagaimana belajar dari teladan yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus saat di dunia ini. 我们想到第一方面，怜悯是神的一个属性之一。 Kita pertama-tama mengingat bahwa belas kasihan itu adalah bagian daripada sifat Allah. 我们知道我们的神三位一体的真神，他是满有怜悯心的神。 Kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita imani, Allah Tritunggal, adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. 在哥林多后书第1章第3节告诉我们， Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 demikian memberitahukan. 这里圣经很清楚教导我们说：愿颂赞归于主耶稣基督，我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，是各样安慰的神。 Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. 在雅各书第5章11节也告诉我们说，我们的父，我们的主是满有怜悯、大发慈爱的神。 Demikian juga disampaikan di dalam kitab atau di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 11. Dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 怜悯在主耶稣身上很彻底的表现出来。 Bahwa belas kasihan itu begitu nyata di dalam kehidupan Kristus Yesus. 当耶稣出来工作的时候，他3年半的侍奉，他3年半的工作，我们看见主耶稣对众人有一个怜悯的心。 Saat pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini 3,5 tahun kira-kira, dia menyatakan dirinya adalah sebagai sosok yang penuh dengan belas kasihan. 圣经告诉我们说，主耶稣走遍各城各乡，在那里怜悯那一些穷困痛苦的人。 Di sana dilukiskan bahwa Tuhan Yesus
menjelajahi semua wilayah di daerah Galilea dan sebagainya. Dengan penuh belas kasihan dia menyayangi orang-orang banyak itu. 在四福音书里面都记载主耶稣基督在那里医治病人。 Di dalam 4 Injil itu semua tercatat bahwa Tuhan Yesus mengobati, menyembuhkan orang-orang sakit. 叫瞎眼的看见，叫耳聋的听见，叫哑巴的说话。 Orang buta dicelikan, melihat kembali. Orang yang tidak bisa jalan menjadi jalan. Orang yang gagu menjadi bisa 主耶稣 berkata-kata. 医治那些安慰那些伤心的人， Dan menghibur mereka yang sedang sakit hati. 甚至于主耶稣叫死人从死里边复活。 Bahkan membangkitkan orang-orang mati. 这些都耶稣就是在主耶稣生活上我们都会时刻看见的事。 Kita semua bisa melihat di dalam kisah kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini. 我们身为神的儿女， Kita sebagai anak-anak 我 Allah. 们作为一个基督徒， Kita sebagai orang-orang percaya. 我们都是身为一个蒙恩得救重生的人。 Kita semua adalah orang-orang yang mendapat anugerah kasih karunia dan dilahirkan kembali. 我们应当效法我们的主耶稣基督那样怜悯人的心。 Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. 所以在主耶稣生平当中，在与主耶稣的跟门徒们之间的关系当中， Sehingga kita bisa melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus saat bersama-sama dengan para muridnya. 主耶稣也教导他的门徒们说，在路加福音第6章36节的话告诉我们： Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 Tuhan Yesus berkata demikian. 你们要慈悲，像你们的天父慈悲一样。 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. 主耶稣也曾经告诉他的门徒们说，在约翰福音第13章第35节那里的话。 Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-15 juga demikian berkata. 主耶稣告诉他的门徒：“我给你们做了榜样， Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, 叫你们照着我所做的去做， supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat 所 kepada. 以这个怜悯的心是主耶稣一个特性的一个属性。 Karena itu kita di sini bisa melihat bahwa belas kasihan itu merupakan sifat yang begitu melekat di dalam kehidupan Yesus Kristus. 我们有没有在生活上有这个怜悯人的心呢？ Apakah kita memiliki di dalam kehidupan keseharian kita itu satu hati yang berbelas kasihan? 所以在哥罗西书第3章12节那里，保罗也劝勉那个哥罗西的教会里面的信徒们说。 Sehingga Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose itu demikian berkata. 圣经的话这样说，所以你们既是神的显明、圣洁、蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。 Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 这节圣经告诉我们说，怜悯是放在第一位，就是说很重要的一件 Di dalam 品 ayat 德 yang。kita baca ini, belas kasihan ditempatkan di yang paling pertama. 就是在旧约的时代，很久的时代，弥迦的先知也这么说。 Bahkan di dalam perjanjian lama, jauh saat itu di dalam kitab Mika, demikian juga tercatat. 我们读米迦书第6章第8节那里告诉我们说：“世人啊，耶和华已经指示你何为善，他向你所要的是什么呢？就是你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。” Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. 就是很伟大的使徒保罗也曾经讲的这一句话。 Dan bahkan Rasul Paulus juga demikian berkata. 在哥林多前书11章第1节说：“你们要效法我，
正如我效法基督一样。 Tercatat dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 有一个故事，我听到一个这样的一个故事。 Ada satu cerita yang saya dengar. 曾经有一个小孩子在火车站里面呢，拿了一袋的1楼的箱子的那个锯子呢，摆在那个地方要卖给众人。 Ada di satu stasiun, ada seorang anak-anak, dia membawa satu keranjang buah-buahan, jeruk untuk dijual di sana. 那一天车站里面很多人拥挤在那个地方。 Di stasiun itu hari itu penuh sekali orang. 那么车到了的时候呢，大家都争先恐后去跑。 Waktu kereta datang, maka orang berburu-buru semua mau naik. 有一个人不小心的就踢到这个小孩子的锯子的里面的篮。 Ada satu orang yang kurang hati-hati, dia telah tersentuh kepada keranjang yang 就 terisi. 把整个的篮里面的锯子都分散开来， Maka jeruk yang ada dalam keranjang itu tercerai-berai. 他也不去管他，看见的人也不去管。 Orang yang menjatuhkan itu juga tidak mau mengurus, dan orang-orang yang lain juga merasa tidak ada 这个 urusan. 小孩子没有办法，就在那里哭，没有人帮助他，没有人理他。 Anak ini merasa kesulitan dan dia di sana sedih dan nangis. 没有人帮助他， Tidak ada yang bantu, 没有人理睬他。 tidak ada yang mau 那么 menghiraukan. 忽然就有一个人呢，就慢慢的把他的锯子呢分散在地上的锯子一个一个的捡到，放在他那个篮里面。 Tiba-tiba ada satu orang yang pelan-pelan berjalan dan dia mengumpulkan semua jeruk yang tercerai-berai itu untuk dikembalikan satu persatu ke keranjang si anak itu. 把所有的锯子都捡回来了之后，就交给这个孩子。 Setelah disimpan di keranjang dan keranjangnya itu dikembalikan ke si anak. 他对这个孩子说：“你不要再哭了，不要再伤心难过，现在你的锯子都在这里。” Dia mengatakan kepada anak itu, udah nggak usah sedih dan nangis lagi. Ini semua jeruk-jeruknya udah saya kumpulkan dan dikembalikan kepada Anda. 这个孩子看到这个人的时候，帮助他的时候呢，他就非常的惊奇。 Dan anak ini saat melihat orang yang menolong dia itu, dia merasa sangat 他 terkaget. 心里面不但感谢他， Dalam hatinya tidak saja berasa terima kasih kepada dia, 而且还问他一句说：“先生啊，请问你是不是主耶稣？” dia bahkan bertanya kepada orang ini, Bapak ini, Bapak apakah engkau tuh Tuhan Yesus? 这个人被这个小孩子问的时候呢，就很惊奇。 Orang ini waktu ditanya sama anak itu merasa sangat terkaget. 你为什么问我这句话呢？ Kenapa engkau bertanya 这个孩 demikian 子 pada 就 saya? 告诉他说：“我不是一个基督徒，但是我的朋友有一天把我带到教会里面去参加主日学。” Anak ini berkata, saya bukan orang percaya, tetapi satu hari ada teman saya ajak saya ke gereja sekolah minggu satu hari. 然后那个主日学老师就在那里讲的时候呢，就告诉他说：“孩子们啊，你们日子有苦难、有什么难处的时候呢，没有人要帮忙你，但是你要知道有一位会帮忙你，会给你解决难处的，就是主耶稣。” Dan saat itu si anak berkata, dia mendengar guru sekolah minggunya berkata, anak-anak semua kalau dalam kehidupan ini engkau ada kesulitan, ada segala penderitaan dan sebagainya, engkau jangan putus asa, engkau sampaikan dan minta bantu kepada Tuhan Yesus yang akan menolongnya. 只有主耶稣才能够帮助你。 Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong. 所以呢，他就问这句话，那个人就回答他说：“孩子啊，我不是主耶稣，我是主耶稣基督的门徒。” Sehingga anak itu bertanya kepada orang yang menolong dia untuk mengumpulkan kembali jeruk itu, dan sang bapak mengatakan, "Hai anak, saya itu bukan Tuhan Yesus, saya ini murid Tuhan Yesus." 所以各位亲爱的姐妹，这个就是告诉我们说，我们应该要有一个对别人怜悯的心肠。 Dari cerita ini kita menyimpulkan bahwa kita dalam kehidupan keseharian perlu memiliki hati yang berbelas kasihan. 叫别人看见我们好像主耶稣那样的有怜悯的心肠。 Supaya orang lain melihat
kita itu sebagai orang-orang seperti Tuhan Yesus memiliki hati yang berbelas 在 kasihan. 这样的一个我们所处的残酷的世界里面， Di dalam kehidupan dunia saat ini yang penuh dengan kekejaman, 在主耶稣基督的时代也是一样。 demikian juga di dalam zaman kehidupan Tuhan Yesus. 所以主耶稣就讲了一个非常重要的一个非常我们所熟悉的一个比喻。 Sehingga Tuhan Yesus saat itu memberikan satu cerita perumpamaan yang sangat masyhur. 就是在路加福音第4章那里讲到好的撒玛利亚人。 Maka di sana diceritakan kisah tentang orang Samaria yang berbaik hati. 主耶稣用这个好的撒玛利亚人的比喻来责备那些法利赛人，那些假冒伪善的法利赛人、宗教领袖。 Dengan kisah orang Samaria yang berbaik hati itu untuk menasehati atau menegur orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. 主耶稣讲的故事大家都知道，一个人从耶路撒冷下到耶利哥的时候，在路途上被强盗抢劫。 Satu kisah yang mungkin semua banyak orang sudah mengetahui, di mana cerita kisahnya ini adalah ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya mengalami suatu perampokan. 他不但所有东西被人家抢走，同时他还被人毒打的半死，丢在半路上。 Tidak saja semua harta bendanya itu diambil oleh gerombolan itu, bahkan dianya juga dipukuli sampai luka. 有位祭司、有位文士走过来看见的时候，不理睬他，不帮助他。 Saat orang ini tergeletak, tidak ada yang ngebantu. Saat itu ada imam yang berlewat, juga ada ahli Taurat yang berlewat, tetapi mereka tidak peduli sama orang 只有一位好的撒玛利亚人，有一个好的心肠、怜悯的心肠来帮助他、拯救他。 Baru ada seorang Samaria yang lewat di sana dan dia tergerak berbelas kasihan kepada orang yang terkena musibah perampokan ini. 这些祭司、这些文士，他们有头脑上的道德知识，但是他们却没有实际的怜悯的行动在他们身上。 Orang-orang yang disebut imam dan juga ahli Taurat, mereka memiliki pengetahuan tentang masalah Taurat dan berbelas kasihan secara teori, tetapi mereka tidak mempraktekkannya itu semua. 我们身为神的儿女，我们做一个实在的基督徒，重生得救蒙恩的人。 Kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan dan dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. 当我们有一个怜悯的心，帮助一些有需要帮助的人。 Waktu kita memiliki hati yang berbelas kasihan untuk menolong mereka yang berkepentingan. 我们心中这样怜怀的心肠、怜悯的心肠， Hati yang memiliki belas kasihan itu 就好像做妈妈的牧养她所爱的孩子。 seperti penampilannya seorang ibu yang menyayangi dan membesarkan anaknya. 妈妈那一种无条件的付出， Seorang ibu yang tanpa syarat untuk memberi, 不求回报的爱在孩子身上。 yang bersifat kasih yang tidak menuntut balasan dari anak-anaknya. 这就是我们一个怜悯心肠。 Itu adalah hati yang penuh belas kasihan. 但是我们也要记得，一个做妈妈的要这样的抚养她的孩子。 Tapi kita juga harus ingat bahwa seorang ibu yang harus demikian merawat anak-anaknya, 她自己本身也应该有一个蛮有营养的身体来供应她孩子的需要。 dan dia juga sendiri harus memiliki tubuh yang memenuhi syarat untuk bisa mampu dia menolong anak-anaknya. 照样，我们今天要去帮助许多、去怜悯许多的人的时候， Demikian juga kita yang diminta untuk bisa berbelas kasihan terhadap sesama. 我们应该也有充足的灵命的营养。 Dan kita juga diharuskan memiliki segala potensi atau kekuatan di dalam tubuh kita yang bersifat rohani. 让我们能够去帮助别人，去怜悯别人，去恩待别人，去连续别人。 Supaya kita dimampukan bisa untuk berbelas kasihan menolong mereka yang membutuhkan. 我们营养的是什么呢？是主的话。 Apa itu yang disebut
kekuatan atau vitamin untuk setiap kitanya, yaitu firman Tuhan. 当我们有主的话充满在我们的心中的时候，有主的爱充满在我们的心中的时候， Saat ada firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang memenuhi hati setiap kita. 我们就能够有能力去供应别人的需要，去帮助别人的需要，去怜悯那些痛苦、悲伤、忧伤需要我们去帮助的人。 Maka kita akan dimampukan untuk menolong mereka yang membutuhkan, punya kebutuhan di dalam kesulitan, kehidupan dan sebagainya. 所以呢，保罗在哥林多后书第5章14节告诉我们说，基督的爱叫基督的爱激励我们。 Karena itu di dalam 2 Korintus Paulus memberitahukan kiranya kasih Kristus itu bisa menguasai kita semua. 那么这个激励2个字的意思就是说，用很大的压力来冲击我们， Tidak saja menguasai tetapi mendorong kita 叫我们推动我们去爱别人，去怜悯别人。 supaya kita dimampukan untuk menolong, berbelas kasihan kepada orang lain. 所以呢，爱这种的力量不是从我们里面出来的，乃是神帮助我们，给我们能力去做到。 Kasih yang demikian itu bukan keluar dari diri sendiri, melainkan adalah dari kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus pada setiap kita. 就算别人不感谢我们的时候，我们也不会发生心里面的激动，是吧？ Sehingga tatkala orang yang kita bantu itu juga tidak menyatakan terima kasih pun kita tidak akan merasa apa-apa. 我们也不会觉得灰心。 Dan kita juga tidak menjadi putus asa. 曾经有一名的比利时的一个宣教师， Pernah ada seorang misioneri dari Belgia, 他因为受到感动， dia karena tergerak 他要到夏威夷的群岛上去，在一个岛上去帮助800名的麻风病人。 dia karena tergerak hatinya pergi ke satu pulau kecil di daerah Hawaii untuk menolong orang-orang yang terkena sakit kusta. 他向这班的麻风病人传福音， Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang terkena kusta di sana. 帮助他们那一些人建造房子、设立学校，还有医院。 Menolong orang-orang di pulau itu, pulau kecil itu untuk membangun rumah sakit, membangun sekolah dan sebagainya. 17年之久跟他们在一起， 17 tahun bersama-sama hidup di sana. 但是最后他也是因为患麻风病，自己也死在道上。 Tetapi akhirnya dia sendiri juga terkena dengan sakit kusta ya. Kusta itu dan akhirnya dia juga meninggal di sana. 所以各位亲爱的弟兄姐妹，我们效法我们主耶稣基督那个怜悯的心肠。 Karena itu marilah kita belajar daripada Kristus Yesus untuk memiliki hati yang belas 第 kasih. 二方面，我们看见怜悯也是圣灵所结的果子。 Dan kita juga melihat bahwa itu juga semua adalah merupakan buah yang dilahirkan dari Roh Kudus. 我们知道加拉太书的5章22节讲到9种圣灵的果子。 Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Di sana tercatat ada 9 buah roh. 仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、心事、温柔、节制，这9样的果子。 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 那么这些属灵果子就是我们的行为里面的表现。 Buah-buah daripada roh ini adalah merupakan pernyataan daripada kehidupan setiap orang 其 percaya. 中一个果子恩慈就是怜悯的意思。 Salah satunya yaitu tentang kebaikan, kesetiaan itu adalah merupakan bagian daripada belas kasihan. 但是请大家特别要注意到一个真理， Tapi tolong perhatikan juga satu kebenaran. 就是说不要以为我们得救也是靠着行为才得救的。 Bahwa jangan dikira bahwa kita memperoleh keselamatan itu karena perbuatan kita. 因为你们有时候读到雅各书第2章17节那里的话说，信心若是没有行为，这个信心是死的。 Karena kita membaca juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman.
jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 那么就以为呢，我们的得救不是单单靠着信心，也要靠着好行为。 Sehingga kita menafsirkannya seolah-olah keselamatan itu harus dinyatakan melalui perbuatan. 其实这是错误的观念，这是错误的信仰。 Tapi sebenarnya itu adalah penafsiran yang keliru. 因为以弗所书第2章很清楚告诉我们，第8节跟第9节说，我们得救是本乎恩，也因着信，不是靠着我们自己，也不是靠着我们的行为。 Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dinyatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 信心没有行为是死的，这个意思就是说，我们有真正的信心，必定有一个好的行为表现。 Di dalam iman kalau tidak ada perbuatan itu adalah mati, bisa diartikan sebagai kalau kita memiliki iman yang benar, yang sejati, maka pasti kita ada perbuatan yang baik. 呀，就是我们有信心，我们就可以得救，但是不是靠着我们的行为。 Kita memiliki iman, kita bisa memperoleh keselamatan, tetapi bukan karena perbuatan. 信心若是没有行为，这个信心是死的。他的意思告诉我们说，我们的信心是不是正确的信心？真的有信心吗？ Kalau disebutkan iman tidak ada perbuatan itu adalah mati, di sana dengan arti yang menyatakan kalau tidak ada perbuatan, iman itu diragukan benar atau tidak. 一个没有行为的信心，可能你的信心是假信心。 Sangat kemungkinan satu iman yang tidak ada perbuatan yang untuk menopangnya, maka iman itu mungkin iman yang palsu. 换句话说，我们说没有一个圣灵的果子从我们的里面结出来的话，我们可能得救还有问题。 Sangat mungkin kalau diarti katakan kita orang yang sudah diselamatkan tidak memiliki suatu buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan yang telah diselamatkan itu, maka keselamatan kita perlu dikoreksi atau diperlihat. 所以我们要清楚明白，我们得救不是因为我们的好行为，乃是因为我们的信心。 Di sana dengan jelas diartikan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. 所以呢，我们不要以为我们做了很多好事，做了许多的善事，我们就可以得救上天堂，不是的。 Kita jangan sekali-kali memikirkan kita telah berbuat baik yang demikian banyaknya sehingga kita akan kembali ke surga. Bukan demikian. 我们得救完全是靠着神给我们的恩典，是白白的恩典。 Bahwa keselamatan itu sifatnya adalah cuma-cuma diberikan di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang bertobat dan menerima Dia. 是唯一的靠着我们信靠神，接受他做我们个人的救主。 Sepenuhnya karena kita bersandar kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. 当我们真正信了主以后，有主的生命在我们里头，我们就会由圣灵所结的果子结出来。 Kalau kita sudah menerima Dia sebagai juru selamatnya, di dalam kehidupan kita ada roh Tuhan sendiri yang hidup, maka buah-buah roh itu akan nyata di dalam kehidupan keseharian kita. 所以在约翰一书第3章第17节到第18节那里告诉我们， Sehingga di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 17 demikian berkata. 这里告诉我们说，凡是有世上财物的，看见弟兄有贫困，却塞住自己怜悯的心、爱人的心，怎么在他里面呢？ Barang siapa mempunyai harta di duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 所以接下去圣经告诉我们说，小子们啊，你们相爱不是在言语跟舌头上，要在行为和诚实上。 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 所以第三方面，我们看见怜悯这个表现
也是包含着一种宽恕、饶恕的意思在里面。 Belas kasihan juga sebagai memiliki sifat-sifat mengampuni. 今天世界上人对待人的方法有3种。 Saat ini di dunia ini umumnya manusia menghadapi sesama itu ada 3 macam. 第一种的方法是魔鬼的方法。 Cara yang satu adalah cara setan. 魔鬼的方法是怎么样呢？你好待人，人家就坏待你，恶待你。 Kalau cara setan itu adalah kita baik kepada orang lain tetapi orang lain jahat kepada kita. 这是魔鬼的方法。 Ini cara setan. 人的方法是你好待我，我就好待你；你恶待我，我就恶待你。 Cara manusia itu adalah engkau baik ke saya baik ke kamu. Kalau engkau jahat kepada saya jahat kepada kamu. 神教导我们对待别人不是这样。 Tetapi Tuhan itu menasehati orang manusia ini tidak demikian. 在马太福音5章40节，主耶稣很清楚告诉我们说： Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44这是 memberitahu. 我告诉你们，你要爱你们的仇敌，为逼迫你们的人祷告。 Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 神的方法就是我们别人恶待我们，我们好待别人。 Cara Tuhan itu adalah orang lain jahat terhadap kamu, kamu tetap baik kepada dia. 所以罗马书第12章21节告诉我们说：你们不要为恶所胜，乃是要以善胜恶。 Karena itu dalam surat Roma diberitahukan bahwa kita jangan kalah karena perbuatan jahat, tetapi kita harus dengan kebaikan mengalahkan kejahatan. 也就是说，我们也有时刻有一个饶恕别人、宽恕别人的一个心肠。 Dengan kata lain kita harus memiliki hati yang mau mengampuni sesama. 这就是怜悯别人的意思。 Ini adalah dimaksudkan untuk berbelas kasihan. 有一个家庭做丈夫的，他非常的残酷， Ada satu keluarga di mana ada seorang ayahnya begitu kejam. 他常常打他的太太，打他的孩子们。 Dia seringkali memukul istrinya dan anak-anaknya. 他太太跟孩子们受了不少的苦， Istri dan anak-anaknya sangat menderita. 因为这样的被恶待，每天这样的被恶待。 Karena setiap saat seringkali mendapatkan penganiayaan yang demikian. 有一天晚上，做丈夫的在外面喝酒，喝醉了，这驾驶汽车闯了车祸。 Pada satu saat sang bapak ini telah mabuk setir mobil tabrakan 车撞到这个坑里面， dan masuk ke jurang pendek. 还好那个时候他没有跌死， Baiknya dia tidak mati. 以后被送到医院里面去 Kemudian。masuk ke rumah sakit. 在医院里面的时候，他的太太每天细心的照顾喂养他。 Waktu di rumah sakit istrinya itu merawat dia dengan baik. 那么从医院回来的时候，回到家中，太太仍旧像那样的细心看顾、爱护他，帮忙他，照顾他。 Setelah keluar dari rumah sakit, dirawat di rumah, istrinya tetap merawat dia dengan baik. 所以，就丈夫看见太太这么的爱他，这么的关心他，这么的保护他，他对太太说：“太太啊，我真是太对不起你了。” Sang bapak ini setelah melihat istrinya begitu bersikap begitu baik dan lembut kepada dia dan mengatakan satu saat bahwa istriku, aku ini benar-benar sangat malu ya karena begitu baik kamu. 我请你真正的原谅我吧。 Dia meminta untuk dimaafkan secara sungguh-sungguh. 太太因为有主的爱，在他心中的一切的过犯。 Istrinya ini karena memiliki kasih Kristus, sang bapak ini juga bertobat dan percaya Tuhan. 不但信了主，他也把自己奉献给主。 Bahkan tidak saja dia percaya kepada Tuhan, kemudian hari dia juga mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 以后他就被神大大的使用。 Dan kemudian hari dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 各位亲爱的弟兄姐妹，在路加福音，主耶稣也讲到这个比喻。 Di dalam Injil Lukas juga Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. 在路加福音15章那里，主耶稣讲到浪子的比喻。 Di dalam Injil Lukas pasal 15 dikisahkan tentang anak yang hilang. 如是我们注意到15章第20节那一句话， Kalau kita perhatikan ayat 15, pasal 15 ayat 20 demikian berkata. 当这个浪子他醒悟过来，回来找他的父亲的时候， Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. 圣经告诉我们说，当他回来乡里还要远的时候呢，他父亲看见了他，就动了慈心。
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas 你看 kasihan. 这个动了慈心就是怜悯、饶恕的意思。 Bahwa perkataan belas kasihan ini adalah kaitannya kepada belas kasihan dan mengampuni. 他父亲已经饶恕了他， Dengan kata lain, ayahnya ini telah mengampuni sang 就很快的跑去抱着他的颈项来连连跟他亲嘴。 dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 这就是赦免、怜悯的心 Di 肠。 sini ada pengampunan dan belas kasihan. 所以，我们对待我们的仇敌、对待害我们的那些人，我们应该有这样的态度，有这样的心肠。 Demikianlah yang diharuskan kita memiliki hati dan hati yang sikap yang demikian untuk musuh-musuh kita. 所以，今天求主帮助我们来学习这么一个重要、美好的功课，在我们的生活上。 Hari ini kita belajar dari firman Tuhan sesuatu yang begitu penting dalam 我 kehidupan. 们要知道，怜悯是神的一个属性，非常重要的属性。 Bahwa belas kasihan itu adalah merupakan sifat Allah yang sangat perlu sekali dimiliki oleh umat manusia. 怜悯也是包含着饶恕的心。 Dan belas kasihan itu memiliki suatu sifat untuk pengampunan. 我要用一节圣经来做最后的结束。 Ada satu ayat untuk menutup khotbah pagi hari ini. 以弗所书第4章32节， Di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. 这里圣经告诉我们说，必要以慈爱恩慈相待，用怜悯的心彼此饶恕。 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, 正如神在基督耶稣里面饶恕了你们一样。 sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 我们低头祷告， Mari kita masuk dalam doa. 天父，我们感谢你给我们一个美好的学习功课。 Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami satu pelajaran yang demikian indah. 你不但要拯救我们，你也要叫我们效法你给我们留下的榜样。 Kau tidak saja menyelamatkan kami, melainkan Engkau juga mau kami untuk menteladani apa yang telah Engkau mencontohkan di dalam dunia 求 ini. 主给我们能力来去学习这个功课， Kiranya Engkau beri kekuatan, mampukan kami untuk belajar dari pelajaran ini. 让我们在生活上弟兄姐妹的之间的关系上，我们常常有一个怜悯别人的心。 Sehingga kami di dalam kehidupan keseharian kami sering kali bisa memiliki hati yang berbelas kasihan. 求你把你的话语再种在我们的心田里面， Kiranya firman-Mu Engkau tanam dalam hati setiap kami. 也给我们力量来遵行你的话。 Engkau beri kekuatan, mampukan kami untuk melakukannya. 我们也愿意把一切荣耀、尊贵、颂赞都归给你。 Kami mau menyerahkan seluruh kemuliaan hanya kepadamu. 奉靠我们主耶稣基督宝贝的生命祈求祷告。 Berdoa demi